tinggalkan live ni. Biar tinggal sikit live ni pun tak apa. Sebab saya memang nak berhadapan dengan anak-anak, adik-adik. Okey, soalan pertama. Salam tuan, saya umur 30. Okay. Macam mana nak istiqomah dalam solat? Adik Ali Rock. Adik, saya sendiri pun susah nak istiqomah dalam solat dulu. Kan? Kerana solat ni memang sangat berat. Okay? Sehinggalah saya berjumpa dengan seorang tok guru, seorang syekh tu. Saya luahkan perasaan yang sama. Saya sedih, iman kita kejap naik, kejap turun, kejap naik, kejap alim, lepas tu tak lama, tak tahan lama, dia turun, hilang, lepas tu naik. Begitulah hidup kan. Jadi syekh tu cakap saya tau. Syekh tu dia kata ikut dia ceramah. Saya pun pergi dengar. Ada satu ayat yang dia keluarkan yang saya betul-betul sentap. Saya diam ya. Tapi dia cakap dengan lemah lembut. Dia kata, solat ni benda yang sangat berat kepada orang yang munafik dan kepada orang fasik. Saya dengar tu sentap. Kan? Lepas tu dia kata, mahukah kita apabila kita bangun tidur, kan? Allah pandang kita, dah kita ni tumpang bumi Allah, rezeki Allah bagi, sihat Allah bagi, semua benda Allah bagi. Girlfriend Allah bagi, semua Allah bagi. Tapi nak ke Allah pandang kita sebagai orang munafik dan orang fasik? Bukan orang mukmin. Ya, kita Islam, memang Islam, tapi kita bukan Islam mukmin. Kita Islam tapi munafik. Orang Islam tapi fasik. Kita nak jadi Islam yang mukmin. Lepas tu dia bagi tahu pula, lesen untuk jadi mukmin dalam satu hari ialah solat. Saya dengar tu sentap. Jadi waktu tu saya bertekad, tak apalah aku semayang khusyuk ke tak khusyuk ke, yang penting aku semayang. Yang penting aku lepas lesen dulu. Lesen. Nakai ke macam mana ke, sebuat tu dulu. Kan? Susahlah nak istiqomah, tapi buat tu. Niat dah hati, jangan, aku tak apalah, aku bukan orang Islam yang baik, tapi sekurang-kurangnya aku tak nak munafik, aku tak nak jadi orang fasik. Aku tetap dapat lesen jadi mukmin, orang mukmin sudah. Itulah dia. Cuba buat macam tu, nak istiqomah. InsyaAllah pelan-pelan. Pelan-pelan. Iman kita pun macam tu, kejap naik, kejap turun, kejap naik, kejap turun. Ya, kita bukan ulama kan. Ya? Alhamdulillah sejak tu istiqomah. Lepas tu buat satu target. Buat tu target yang saya nak ajar pada anak-anak muda yang susah nak solat kan. Buat tu target. Okey, contoh. Sekarang bulan Rejab. Ya, sekarang ni bulan Rejab. Kita buat tu target. Okey, aku nak semayang non-stop sampai Rejab tahun depan. Apa nak jadi dah. Aku target setahun dulu. Dia kena buat ke tu? Mesti ada satu target. Bila kita ni orang muda, dia mesti ada satu benda dia nak target. Macam dia tengok awet lah. Tak lagi tak dapat awet tu, aku nak ngorat sungguh-sungguh. Dia macam tu. So orang muda ni dia mesti ada sasaran. Bila ada sasaran, anda boleh kejar benda tu. Contoh, okey, daripada sekarang sampai Ramadan, sampai 1 Ramadan aku nak istiqomah. Setahun je aku nak try. Buat. Cuba buat. Mesti jadi. Okey? Okey. Okey. Assalamualaikum tuan, yang pasal duk kecoh kat metro orang Malaysia ikut perang, betul ke? Tak betul lah. Mana ada fitnah tu. Bukti ada? Mana ada bukti? Tak ada orang nak pergi pegang bawa IC. Tak ada orang nak pergi pegang bawa lambang Malaysia kat sini. Bodoh nama dia. Tak ada. Okay. Bawa IC kita ni, ni IC saya. IC apa, ni pasport saya. Tak ada lah. Orang kalau betul-betul buat special op, hujung rambut, hujung kaki, orang tak tahu pun dia orang mana, tak tahu dia orang mana, tak tahu pun dia negara mana, tak tahu pun dia tu siapa. Nama pun tak betul. Tu buat special op. Okay? Jangan dengar dengan benda-benda yang kita tak pasti. Okay? Yang ini malam ni untuk orang muda je. Please, malam ni untuk orang-orang yang umur 30 tahun ke bawah, untuk kita bersembang. Saya nak bersembang dengan orang muda. Bang, hilangkan stres macam mana tuan?
macam mana? Okey, saudara Wan. Nak hilangkan stres. Okey, saya baca komen dulu lah. Alah, tak nak lah borak hal percintaan. Itu up to you. Dia masing-masing. Siapa anda nak tanya bab apa, anda tanya. Bab bercinta ke, bab apa ke, boleh. Boleh. Ini untuk orang muda je. Orang tua-tua boleh keluar dari sini. Salam tuan, saya baru masuk 30. Badan rasa semakin tak macam 20-an dulu. Ada nasihat tak? Okey. Laki ke perempuan yang tanya ni? Emizu Hitachi. Saya tak pasti. Mungkin laki kot. Target macam ni, Emizu. Kena pegang dalam hati kita. Rasulullah pergi perang. Rasulullah dan para sahabat. Mungkin orang kata, Allah, Rasulullah kan Rasul. Dia ada kelebihan. Okey. Rasulullah dan para sahabat. Sahabat Rasulullah taklah ramai. 1,300 orang kan. Pergi perang. Waktu mereka berumur 45-50. 55. Berapa banyak perang? Tak banyak. Rasulullah pergi. Rasulullah terlibat 25 peperangan. Total konflik, perang, konflik lain. Konflik, perang dengan ni total semua sekali 80 berapa? 80 something. Banyak Yang Rasulullah terlibat sekali 24. Jadi kita malu lah Rasulullah. Kalau kita umur 30 badan tak larat. Itulah pegangan saya dulu. Itulah pegangan saya waktu saya umur 30-an. Saya waktu kalau tengok gambar semua umur 30, 35, badan saya memang fit gila. Tak ada masalah. Sekarang ni dah pencin. Dah nak masuk 50. Kan? Dah lemah sikit lah. Tapi bawah 40 kita tak ada sebab untuk kita tak sihat. Tak ada sebab. Okay? Kalau kita badan kita rasa lemah tu maksudnya kita punya rutin kita dah tak betul. Ni adik-adik ni saya nak pesan ni. Siapa yang umur 20-an, 30-an, tolong berhenti minum air gas. Tolong kurangkan sangat benda-benda manis, bagi air-air manis. Tolong. Nanti bila dah umur 40-an macam saya, anda akan menyesal macam-macam. Ya? Tolong. Lepas tu saya nak ajar ni boleh tak? Ni adik-adik, yang siapa suka main ni, kerap-kerap, ketap-ketap jari ni, tolong jangan buat. Memang sedap bunyi dia, ketap, tekan ketap. Tolong jangan buat. Ni saya nak ajar. Adik-adik Nanti umur 40, tak sampai 40, tangan kamu macam ni. Kamu nak genggam benda pun susah lah. Sebab tu saya, sampai sekarang, saya pergi kedai orang gunting rambut kan. Kedai India gunting rambut. Kan dia suka buat kerak tu. Saya tak bagi. Dia nak kerak, no. Saya kata. Saya bukan sakit. Kalau saya dalam keadaan sakit, macam Master Leong buat semua tu, itu tak ada masalah. Sebab orang tu sedang sakit. Kita yang sihat ni, jangan pergi gatal perak sana, perak sini. Jangan. Okay? Jangan. Tak baik untuk anda punya kesihatan. Nanti umur 40-50, nak pegang barang pun tak kuat dah. Ni bagi ilmu free malam ni. Ya? Okay, Ayi in the house. Tuan minta pendapat, saya bercinta dengan pasangan saya yang 2 tahun tua dari saya. Ada tips tak untuk kami? Ayi ni lelaki ke perempuan? Okay. Ayi. Saya rasa Ayi ni lelaki. Adik Ayi. Ayi. Wanita yang lebih tua daripada kita tak ada masalah pun. Tak ada masalah. Kerana tanyalah mana-mana wanita pun, di hujungnya mana-mana perempuan pun, dia mahukan seorang lelaki yang boleh jadi imam di depan dia. Bukan suruh kita jadi alim. Maksud dia, hang lead. Kamu lelaki kan? Kamu jadi leader duduk depan. Kamu doakan. I aminkan. Perempuan aminkan. Itu yang perempuan nak. Jadi kita kena tunjuk contoh. Walaupun kita muda 10 tahun daripada perempuan pun, kita kena tunjuk contoh yang lebih baik kepada dia. Kerana kena ingat, orang perempuan, walau dia umur 40 tahun pun, dia suka main anak patung. Ingat tu. Maksudnya, jiwa perempuan sentiasa kanak-kanak. Jadi lelaki ni kena jadi leader. Kena jadi imam kat depan. Okay? Anda punya girlfriend ke, anda punya isteri yang lebih tua daripada anda, tak ada masalah. Kerana tanyalah mana-mana perempuan, mereka jauh dalam hati mereka nak seorang lelaki yang boleh jadi imam kat depan. Yang dia akan duduk di belakang dan doakan apa saja imam yang
adakah aminkan apa saja imam tu. Okay? Itu contoh yang baik. Lead from example. Okay? Okay, kejap. 100 komen. Pelan. Tuan, saya lepas SPM nak masuk askar atau sambung belajar atau masuk askar. Okay, terima kasih. Adik Man Kejung. Adik ni tanya, tuan lepas SPM nak masuk askar ke atau sambung belajar atau masuk askar? Yang ni saya takkan boleh bagi jawapan. Kerana adik kena tanya diri adik sendiri. Kalau adik sambung belajar, masih minat lagi ke nak belajar? Masih minat lagi ke mengadap buku, buat paperwork, buat karangan? Kalau masih minat, belajar. Kalau rasa, dah, nyampah lah, tengok uniform pun malas dah. Tengok uniform, tengok bangunan sekolah pun malas. Boleh masuk askar. Okay? Okay, saya baca komen sekali lalu. Okay, kejap. Now, udah 100 komen lebih. Kejap. Malam ni tu anak-anak muda, tolong kepada orang-orang yang berdewasa, antara anda jangan komen, mulut diam, ataupun anda keluar daripada live ni. Sebab malam ni memang saya bagi masa untuk anak-anak muda je berada dalam ni. Nasihat untuk anak muda yang risau dengan rezeki pekerjaan. Okey, ni bagus. Hafizul, saya tak tahu saudara Hafizul ni umur berapa. Rezeki pekerjaan, Okey. Tengok ni. Saya type ni untuk anak orang muda je. Pekerjaan. Adik-adik, saya lepas sekolah, saya bukan masuk askar terus. Saya buat kerja sawah, saya pergi kerja kilang. Kan? Ada 2 kilang saya kerja. Lepas tu kerja kat buat air dekat restoran. Lepas tu kerja dekat kedai frame. Seorang-seorang tu. Saya lah pun satu je pekerja. Allah. Gaji RM10. Kerja kilang teruk waktu dululah. Lepas tu sempat lagi jadi pelakon ekstra dalam cerita Semutar Hitam. Dan cari duit sikit. Lepas tu baru dapat tawaran, baru saya masuk askar. So, bab rezeki ni, rezeki pekerjaan, okay. Dia bukan tentang rezeki ni, adik-adik kena ingat. Tolong ingat. Dia bukan tentang apa yang kita dapat. Rezeki ialah apa yang kita pernah rasa. Ingat ayat tu sampai mati. Rezeki bukan apa yang ada pada angka. Bukan pada angka gaji 2,000, gaji 10,000. Bukan. Itu bukan rezeki. Rezeki adalah apa yang telah pun kita rasa. Itu rezeki. Jadi daripada situ, maksud dia kalau kita dapat sikit pun kita akan okey. Dapat banyak pun kita akan okey. Sebab sikit atau banyak belum tentu kita punya. Ingat tu je. Apa yang pernah kita rasa, itulah rezeki kita. Apa yang kita dapat pegang sekarang, itu belum tentu rezeki kita tu. Okay? Apa yang adik-adik boleh buat? Usaha. Ada satu kata-kata yang saya pegang daripada dulu, ialah try before you fail, but never fail to try. Ingat ayat tu. Try before you fail. Cuba sebelum kamu gagal. Tapi jangan gagal untuk mencuba. Buatlah apa pun. Okay? Jangan belum apa-apa lagi dah. Alah tak nak. Itu. Tak payah jadi manusia macam tu. Okay. Malam ni untuk orang muda saja. Untuk saya nak bagi sembang-sembang adik-adik je. Okay? Macam mana nak hilangkan stres? Okay, kejap. Okay. Sekejap, okay, sorry guys. Ada hampir 200 komen ni. Saya kena turun ke bawah. Okay. Ini pun saya bagus. Kejap lagi saya akan jawab ni. Okay. Macam mana nak hilangkan stres?
Adik-adik yang saya sayangi, yang berumur belasan tahun dan umur 20-an sampai awal 30-an. Kali pertama, generasi saya mewakili kawan-kawan dan generasi saya yang berumur 40-an hampir 50-an ni. Kami sepatutnya perlu minta maaf pada anda. Kerana yang mencipta teknologi yang anda ada sekarang ialah generasi saya, bukan generasi anda. Okay? Generasi saya, generasi abang-abang saya yang cipta apa yang ada dekat anda sekarang. Anda sebut je apa benda pun. Yang anda sedang pegang sekarang, yang anda semuanya generasi saya buat. Kecanggihan itu semua datang daripada kami. Kami yang bagi pada anda adalah end user. Dan menyebabkan, ini masalah dia. Yang menyebabkan generasi anda, umur belasan tahun, 20-an, dapat overload information. Tiap-tiap hari, hidup anda terlalu banyak information masuk dalam otak yang sebenarnya tak perlu pun. Anda pagi, sedar tak? Bangun tidur apa yang adik-adik buat? Capai handphone dulu. Dopamin. Anda capai handphone dulu. Tu masalahnya. Bukan anda pergi basuh muka, ambil uduk, semua tak. Anda bangun tidur, saya tahu dah perangai anda. Benda pertama, handphone tepi katil. Pernah anda capai handphone dulu. Belum apa-apa. Bukan nak tengok jam pun. Nak tengok ada tak orang komen, ada tak orang like, ada tak orang tengok post aku, ada tak. Tu masalah generasi anda sekarang. Dan setiap hari anda dimasukkan maklumat-maklumat yang tak perlu. Hari-hari baca tentang jenayah lah, pasal politik lah, pasal itu, pasal artis lah, pasal influencer lah, pasal itulah, pasal luar negara lah, pasal perang lah. Terlalu banyak information yang masuk kat kepala anda. Itu membuatkan anda stres. Itu belum masuk bab kerja, bab peribadi, bab cinta, bab apa. Tak masuk lagi tau. Tak masuk lagi. Itu masalah dia. Overload. Itu baru satu social media. Anda buka satu lagi social media pula. Tadi kat TikTok. Scroll, buka aplikasi lain pula. Baca pula. Baca lagi. So, terlalu banyak information yang masuk ke dalam otak anda. Tak masuk lagi benda-benda dalam kehidupan anda. Anda buka anda punya WhatsApp lah, anda punya itulah, anda punya... Terlalu banyak information yang masuk dalam otak anda. Zaman saya dulu, kami tak ada macam tu. Sebab tu kami kurang stres waktu kami bayar 20-an, waktu belasan tahun. Kami tak stres. Nak stres apa benda? TV ada 3 channel. TV1, TV2, TV3. Lepas tu surat khabar. Itu pun berebut ngayah. Surat khabar pun kami tengok belah kartunnya. Generasi saya dapat surat khabar, buka tengok bahagian kartunnya. Oh, tengok kartun. Itu je. Kan? Tak adanya nak baca bab politik ke, bab ekonomi ke. Kami tak pernah baca. Jadi itulah masalahnya. Okey, apa nasihat saya untuk anak-anak muda? Hadkan anda punya information. Dengarlah, kalau tidak anda akan stres. Anda akan stres percuma. Setiap hari. Itulah mula depression lah, apalah, inilah. Pelik umur 20 tapi dah depression. Faham? Okay? Jadi, itulah, kalau nak kurangkan, boleh buat macam tu. Okay? Kiranya waktu tu banyak fikir main ke? Betul, kami tak fikir benda tu. Kami fikir benda-benda lain. Tunggu, berhadapan dengan orang. Nona manis. Tuan, saya mempunyai masalah rasa takut nak berhadapan dengan orang semenjak ni. Okay. Ini untuk muda je. Okay. Tuan, lepas saya belajar universiti nanti, nak belajar ilmu-ilmu hutan dan ubat-ubat dari Tuan boleh? InsyaAllah ada masa boleh. Okay. Tuan, maaf kalau tanya keliru dengan politik sekarang. Anda nampak dah sebab tu. Anda terlalu banyak benda yang anda masuk kat anda punya otak. Okay. Okay.
Okey, sekejap ya. Sebagai saya baca. Okey. Assalamualaikum tuan, macam mana nak berhenti rokok? Dah penat 2 kotak sehari tuan. Nami. Saya dulu pun heavy smoker. Saya dah berhenti berapa tahun dah? 7 tahun, masuk 8 tahun dah. 6 tahun, 7 tahun. Memang saya pun heavy smoker kat dulu. Macam mana saya berhenti? Okey. Saya dah cuba macam-macam. Macam-macam. Sama je orang tampal itulah, bubuh inilah, makan chewing gum yang nikotin lah. Macam-macam dah buat. Lalas saya sedar bahawa aku sebenarnya ketagih nikotin. Aku bukan ketagih rokok. Dengar betul-betul perkataan orang kata tabiat merokok. Tabiat. Perkataan tabiat tu anda kena highlightkan. Bukan bab rokok tu. Tabiat. Tabiat tu maksud dia benda yang kita duk buat. Lepas makan mula nak itu tabiat. Kadang-kadang bukan nak main nasab je. Nak main nasab itu perangai tabiat. Tabiat ni benda yang kita ulang-ulang sehingga menjadikan benda tu macam rutin. Sedangkan kita tak perlu. Sedar tak siapa-siapa yang merokok dalam ni? Adik-adik merokok dalam ni, adik-adik sedar tak? Kalau banyak benda anda tak perlukan rokok tu pun. Anda hanya banyak pada nak jadikan dia macam tabiat. Dia bukan ketagih sangat pun, dia suka nak main-main asap lah. Okay. Memang betul. First kali kena cari benda yang boleh replace nikotin anda. Lepas tu lowerkan sikit. Saya dah jumpa dah doktor lah, itu lain macam-macam dah, tak jadi. Dalam memang kena kita sendiri kena buat. Tapi memang kita kena tu replacekan, lepas tu slow. Memang dia akan hilang. Orang yang tak merokok dia kata, sebab kamu tak merokok, kamu tak tahu orang ketagih macam mana. Dia ketagih, sebab tu nama dia ketagihan merokok. Memang ketagih. Dia ketagih kat mana? Tabiat. Okay, alhamdulillah sampai sekarang saya okey dah. Kan, itu makin handsome. Nampak? Kalau saya masih merokok sekarang, umur saya macam ni, masih merokok, confirm kedut-kedut beh muka ni. Kan? Empire 2. Assalamualaikum tuan, ada tak tips untuk bagi ingatan kita kuat dalam menuntut ilmu? Yang ini saya tak boleh nak ajar, kerana yang ini tips-tips ni datang, sebaiknya nak dapat tips tips yang terbaik datang daripada guru-guru tahfiz. Guru-guru sekolah tahfiz, mereka tahu macam mana tips untuk nak bagi ingatan mereka kuat. Mereka ada pantang larang makan, mereka ada teknik dia. Contoh, baru ni saya jumpa Ustaz Yaakob Yusra. Itulah, saya tanya Ustaz, macam mana Ustaz buat? Yang orang yang tak daripada tak pernah baca Quran, tiba-tiba 6 bulan dia boleh hafal 30 juzuk. Budak. Dia buat macam ni tau. Yang saya kongsi ni. Okay. Rupa-rupanya setiap antara kita ni ada 700 lebih ke 800 mata mandang. Setiap daripada kita ni, setiap orang ni unik. Ada orang ada orang macam anak-anak kita, dia aktif. Dia jenis kalau cikgu mengajar, dia kena berlari. Dia berlari sana, berlari sini, berlari sana. Tapi dalam masa sama, otak dia menangkap. Ada orang yang jenis, dia kena letak. Dia tutup mata, dia letak, dia dengar ceramah ke apa ke, benda tu masuk otak terus. Ada orang yang jenis mata dia macam kamera. Dia tengok benda, dia tengok sesuatu benda, dia tengok, dia baca sikit lalu, dia baca boleh tangkap gambar, masuk memori. So, lain orang, lain cara. Ada orang yang sambil menghafal, dia kena baring. Lepas tu dia baca, baru dia boleh hafal. Ustaz Yaakob Yusra buat macam tu, buktinya, tahfiz yang ada kat tempat dia, 6 bulan. Orang buat 5 tahun tu, dia 6 bulan. 6 bulan, ada yang 7 bulan, ada yang 1 tahun, dah hafal 30 juzuk. Dan satu lagi ustaz bagi tahu, dia memang ada doktor dia ada doktor nutrition ni yang jaga nutrition. Budak-budak tahfiz ni yang berada bawah Ustaz Yaakob Yusra tu, dia makan makanan yang ditentukan. Sebab tu soalan tadi, tips untuk ingatan kuat pada menuntut ilmu, kena tanya kepada guru-guru tahfiz. Mereka tahu makan mana yang boleh, makanan mana yang bagus, daging merah ke daging putih ke apa ke, mereka tahu. Okay, cari mereka. Ilmu tu ada kat mereka.
Tuan, apa betul berhenti ketum selain hati nak kena kental? Saya tak tahulah yang bertanya ni. Adik Lan ni saya tak tahu umur berapa. Saya rasa mungkin 30 tahun ke bawah, mungkin bawah 30 tahun. Okey. Ketum dia ketagih tu bila anda minum dengan getah-getah dia. Itu yang anda tu. Ketum ni sebenarnya kalau ikut betul-betul dia kena racik. Daun tu dia kena racik, potong, lepas tu dia kena kering bagi getah-getah dia dah tak ada kering, lepas tu baru dia minum macam teh, macam Chinese tea tu, dia cincang-cincang sikit, dia bubuh, lepas tu tuang air panas. Tu cara minum betul-betul. Bukannya masuk ambil daun-daun letak tu dia bubuh, lepas tu ubat nyamuk lah itu yang jadi tak. Itu nama, sebab itu nama dia penyalahgunaan ketum. Salah guna ketum. Faham maksud tu? Salah guna, penyalahgunaan ketum. Ketum tu tak salah, orang salah guna. Pokok pinang pun kalau orang salah guna, penyalahgunaan pinang. Pokok kecubung pun kalau orang salah guna, penyalahgunaan kecubung. Kan? Tu semua tu mabuk pokok-pokok tu kalau salah minum. Dia ada cara dia. Sikit je. Dapat kat orang zaman sekarang ni tu, dia dengan daun-daun hijau-hijau letak kat dalam periuk tu, dia bubuh api, kacau semua. Dengan getah-getah sekali. Okay. Macam mana nak hilangkan? Okey, ubat yang salah satu yang terbaik yang kami bagi adalah kelapa muda. Cari kelapa muda, lebih-lebih lagi kelapa pandan. Boleh dapat? Minum sampai muntah. Minum sampai muntah. Rasa nak minum ketum je, pergi cari kelapa muda. Minum. Minum sampai muntah. Jangan bubuh gula. Okey? Rizka Haikal, semalam saya mimpi tuan. Alhamdulillah, moga mimpi yang baik-baik. Okey. Fedor Emelianenko, ketagihan kecanduan pornografi di kalangan remaja menjurus kepada penurunan prestasi kerjaya dan akademik. Remaja kan. Saya akan cakap remaja. Sebab pornografi ni orang tua-tua pun. Dan namanya jantan. Kan? Memang banyak masalah bab tu. Susah sikit nak menahan. Kan? Kita cakap lah benda pun. Kalau nafsu naik puasa, dia puasa pun jadi juga. Macam-macam lah. Tapi kena buat. Okay. Inilah adik-adik. Dengarlah. Zaman anda sangat mencabar. Zaman sekarang ni lah. Pornografi ni bukan zaman anda. Pornografi ni bermula daripada zaman saya. Malah sebelum saya. Zaman saya 3GP. Sekarang ni dahsyat lah. Sifat manusia kan. Lelaki memang tertarik pada perempuan. Perempuan tertarik pada lelaki. Itu sifat manusia. Apa yang boleh kita buat? Jauhkan kawan. Dengar. Jauhkan kawan yang menarik ke arah tu. Tu je cara dia. Tak boleh buat apa dah. Bukan kita tak nak berkawan dengan dia. Kan? Dia sebut bab tu je kita tak nak. Jangan terlibat. Sebab dia punya nikmat dia kan akan hilang apabila anda berkahwin. Okay? Anda kena ingat macam ni adik-adik. Apa saja yang anda tengok kat dalam tu semua tak real. Semua tak real. Yang real, kalau anda biasa tengok porno, nanti bila anda buat waktu real, anda akan kecewa. Sangat kecewa. Okay? Sangat kecewa. Waktu tu baru anda sedar bahawa kehidupan ni bukanlah mengenai seks. Kepada orang yang bujang yang belum pernah kahwin, dia akan fikir, wow, bestnya kahwin. Baik lelaki perempuan sama je. Bestnya kahwin, bestnya kahwin. Percayalah. Lepas malam pertama, malam kedua, malam pertama, malam kedua, mesti anda akan kata, lah macam tu je ke? Memang macam tu je. Maksudnya, dalam 24 jam sehari kehidupan anda, benda mengenai seks ni sebenarnya 10 minit je. 5 minit, 10 minit. Katakanlah 10 minit. Lagi 23 jam, 50 minit sehari, banyak lagi benda anda kena fikir.
Sebelum kahwin, anda bayangkan, sebab tu kata jangan tengok porno. Sebab benda tak real. Dunia real, dalam satu hari, 23 jam, 50 minit, segala benda lain anda kena fikirkan. Tak penting pun benda tu. Faham tak? Benda tu bukan benda paling penting. Waktu bujang bayang, ini pagi, petang, siang, malam. Itu semua bayang-bayang kosong. Okay? Tuan apa pendapat tuan kalau perempuan masuk askar? Masuk, isteri saya pun askar. Banyak yang komen. Ratus. Okay, pelan-pelan. Okay? Tuan macam mana nak mudah bangun pagi? Lagi-lagi untuk anak muda sekarang. Bangun pagi. Kita ni masalah kita ni rutin kita berubah. Nenek kita dulu, atuk kita dulu, susah kan nak bangun pagi? Tak susah kan? Moyang kita dulu, nak tahu kenapa? Macam saya cakap tadi, punca dia overload. Pukul 12 malam duk scroll lagi. Macam mana nak bangun? Otak ni duk masuk lagi. Otak tak berehat lagi. Okay? Memang kena tidur awal. Pukul 11 tu, dia nak. 12, dia nak. 12 tu habis lewat tu. Ini ni, yang malam-malam ni, sebab tu saya kata saya teman dengan korang. Sebab saya tahu pukul 1 ramai anak muda tak tidur lagi, pelik. Sagi pukul 2 baru nak rasa mengantuk. Anda pusing rutin badan. Tu masalah dia. Okay? Lepas tu macam mana nak expect orang tu bangun pukul 6 pagi? Okey, kejap bagi saya baca ya. Salam bang, nak pimpin orang yang lebih berumur. Okey, yang ni soalan ni saya suka dan bagus kerana saya pun ada pengalaman begitu. Okey. Okey, soalan ni nah. Okey, yang ini yang banyak dihadapi oleh anak-anak muda sekarang. Okey. Salam bang, macam mana nak pimpin orang yang lebih berumur ataupun kurungan orang lama di tempat kerja? Ya. Okey, saya ringkaskan. Saya masuk tentera lepas SPM. Sebelum masuk tentera, saya kerja kilang lah. Kerja itu saya dah ringkaskan tadi. Saya masuk tentera. Masuk tentera, balik daripada pergi ke Maktab Tentera Diraja, balik daripada tu pergi ke New Zealand, balik New Zealand. Tahun 1997. Tahun 1997 dah jadi lieutenant muda. Umur saya 20 tahun. 19 tahun 10 bulan. Kira bahasa mudahnya, umur saya 20 tahun jadi lieutenant muda. Orang dah panggil tuan. Dah jadi ketua platoon, nak kena perintah orang bawah. Tapi jangan fikir, Allah itu askar. Salah. Anda duduklah kat mana pun, bila kita berhadapan dengan orang lebih tua daripada kita, lagi kita pening. Askar lagi keras. Lagi keras kepala. Saya punya korporal pun umur dekat 30. Anak dia, saya punya sarjan, anak dia sama besar dengan saya. Sarjan tu, anak dia sama bayar dengan saya umur 20. Okay. Apa yang kita boleh buat? Lieutenant muda kena ada degree? Tak ada. Dulu SPM Dulu SPM Yang penting bila masuk askar, lulus dapat tauliah, jadi. Okay. Bila kita saya umur 20, dah jadi pegawai. Pegawai yang ditauliahkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Nak berhadapan dengan orang yang sudah pergi operasi, dah pergi latihan macam-macam, dengan otai, dengan ada kepakaran. Anak-anak buah saya umur tu. Macam mana nak buat? Okay, relax. First kali, buat satu garisan, line. Okay? Kena buat line, garisan, garis. Jangan terlebih mesra dengan mereka. Faham?
Tadi sebab soalan, macam mana nak berhadapan? Jangan terlebih mesra dengan mereka. Ingat, mereka adalah generasi lain. Kamu generasi lain. Okay? Mereka adalah generasi lain. Kamu generasi lain. Okay? Mesti ada dia. So, mesti ada garisan. Kamu tak boleh nak masuk ke dunia mereka kerana mereka adalah generasi lain. Okay. Kamu generasi lain. Kena ada garisan. Cara bercakap dengan mereka, kita tak boleh berlakon. Kita tak boleh nak berlakon pura-pura. Saja tak boleh. Dia takkan jadi. Mereka akan pandang, lah budak ni baru masuk pejabat dan ni lah. Tak boleh. Kamu kena cool je. Kan? Salah satu teknik yang saya buat dulu adalah saya pegang prinsip. Waktu kerja, waktu main-main. Prinsip ni mudah je, tapi nak buat je susah. Ya? Waktu kerja, waktu main-main. Kalau anda anak-anak muda boleh buat macam tu, orang yang lebih tua daripada anda akan respect anda. Okay? Waktu kerja, waktu main-main. Faham? Waktu kerja, kita kerja. Professional, relax ya? Buat kerja. Boleh? Boleh. Macam ni. Buat. Tak kisah dia kata dia senior pun tak. Aku buat kerja aku. Kan kita setiap satu bila kita bekerja kan kita ada sasaran kita ada kita punya objektif. Okey, ini adalah skop kerja kita. Kalau dalam tentu dia panggil sasaran kerja tahunan ataupun desk file ataupun SOP dia. Setiap satu jawatan tu ini dia. Anda buat skop kerja anda je. Kalau orang awam dia panggil KPI kan. Anda tengok tu anda buat takat tu je. Job description, ada orang panggil job description, ada orang panggil KPI. Macam tentera dia panggil SKT, sasaran kerja tahunan, macam-macam. Okay? Tapi jangan buat betul ni, jangan buat orang takut tapi buat orang respect. Itu kata, waktu kerja buat kerja. Lepas tu tunjuk bahawa waktu habis kerja kita adalah kita. Kalau boleh buat macam tu insya-Allah. Anda punya pekerja yang lebih senior dengan anda ataupun anak-anak buah anda ataupun orang tu dia memang akan respect anda. Clear? Buat yang tu, buat prinsip tu. Salam tuan bawah 50 boleh amal 5 waktu. Siapa-siapa boleh, dia bukan amal. Saya tak suruh amal apa-apa, saya suruh perhatikan. Okay? Macam mana kita adalah kita tuan? Maksud dia waktu kerja kita ikut betul-betul. Okay, ni waktu kerja. Kering bunyi loceng, habis keluar, kita sembang aja macam biasa. Besok waktu kerja orang tua-tua ni akan nampak, budak ni contoh orang akan nampak kamu pagi-pagi datang kerja, kata ini saya bagi situasi, anda kerja kilang. Anda orang muda. Pakcik tu dah kerja kilang 15 tahun. Otai kat kilang tu. Anda masuk kerja, anda buat kerja anda je. Habis je waktu kerja, anda boleh buat. Boleh pak. Pakcik, jom kena teh pakcik punya. Jom kita main sepak takraw ke apa. Tak ada masalah. Tapi besok tu kerja, cerita lain. Cuba buat macam tu. Okay? Nanti pakcik tu sendiri akan bercakap sama-sama kawan dia tu. Budak tu steady ya. Waktu kerja tak main-main. Kan? Okay. Waktu ni dia akan respect kamu. Dia akan respect kamu. Okay. Lepas kerja kamu nak karaoke dengan pakcik tu pulang dengan kamu. Tapi waktu kerja. Cuma dalam askar dia ada line dia tu, dia ada garisan dia tu beza sikit tu. Tapi saya cerita ni untuk adik-adik yang lain. Okay. Saya tahu soalan ni mungkin ramai orang tak suka, tapi soalan ni normal. Okay. Jujur daripada hati saya. Saya rasa ni mungkin perempuan. Tuan Hutan nak tanya pendapat macam mana kalau kita tersuka kat lelaki orang. Okay. Ingat ini live untuk orang muda je, orang tua-tua jangan masuk. Ini untuk 30 tahun ke bawah. Adik-adik perempuan lah. Hari ni saya nak bagi tahu pengalaman saya sedikit. Saya dibesarkan oleh adik-beradik saya semua perempuan. Sepupu-sepupu saya 90% perempuan. Sepupu. Adik-beradik saya sendiri semua perempuan, saya seorang je lelaki. So daripada kecil sampai ke besar memang saya kenal dan rapat dengan perempuan. Kan? Kata orang kali pertama saya bercinta tulis surat. Kali pertama saya tulis surat bercinta ni.
tulis surat, hantar bunga, umur saya 9 tahun, darjah 3. Sebab saya mudah rapat dengan perempuan. Kan? Dan zaman, berbagai-bagai zaman saya lalui, sama juga. Zaman sekolah rendah, sekolah menengah, bekerja, kan? Zaman nakal, zaman hitam, zaman terbalik, zaman apa semua saya dah rasa. Saya sedar satu perkara. Kawan-kawan perempuan saya dan perempuan-perempuan yang saya pernah kenal, mesti ada dalam hidup dia, walaupun sekali, saya pun pelik, ini pelik ni, kan? Mesti ada dalam hidup dia, walaupun sekali, walaupun dia anak dara ke macam, mesti ada, dia akan ada crush. Dia akan jatuh cinta kepada benda yang bukan dia punya. Antara dia jatuh cinta dengan cikgu sekolah dia, ataupun cikgu lelaki kat sekolah dia, atau dia jatuh cinta dengan bukan jatuh cinta macam tu, dia jadi macam crush. Dia jadi macam apa macam cakap crush tu, tersuka. Sebab itu, ini pengalaman saya tengok depan mata. Betul tak perempuan-perempuan yang ada dalam ni, adik-adik perempuan yang ada ni, betul ke tak betul? Pernah tak dalam hidup anda tersuka dengan orang? Cuma tersuka tu ada dua, antara anda bagi tahu ataupun anda tak bagi tahu. Mungkin anda bagi tahu kat dia, anda terkapal dengan dia sekejap, seminggu, ataupun anda tak langsung. Anda diam, senyapkan macam tu je. Betul ke tak betul? Anda baca. Ni, yang lain tolong baca komen. Nampak? Memang itu. Dia tersuka, bukan dia nak suka. Walaupun dia kata kat orang, aku tak nak lah lelaki orang, aku tak suka, aku anti lah dengan orang tua. Tapi akan ada dalam hidup dia, dia tersuka, dia terjatuh crush kepada orang tu sekejap. Kepada sesiapa lah. Kepada sesiapa. Kenapa begitu? Kerana, kena ingat sifat orang perempuan daripada kecil, orang perempuan, waktu dia sekolah, waktu dia kecil-kecil tadika ke, sebelum sekolah tadika ke, dia tengok orang lain main anak patung, dia pun nak anak patung tu. Ingat, orang lelaki ada kereta kontrol, dia akan kongsi dengan kawan-kawan dia. Itu perangai budak-budak lelaki. Okey? Orang perempuan, kalau dia ada satu anak patung, dia nak, orang kawan dia nampak dia ada anak patung, dia pun nak anak patung tu. Okey. Adakah benda tu salah? Hati dan perasaan ni kita tak boleh nak kata. Kan? Jadi kepada adik-adik perempuan yang ada dalam ni, kalau anda tersuka pada lelaki orang tu, anda kena balik pada diri sendiri balik. Anda kena balik pada diri sendiri balik. Aku tersuka dia hanya kerana suka perwatakan dia, suka dia punya gaya dia, atau suka tengok kematangan dia, ataupun aku suka dia kerana nak jadi suami. Ataupun nak hanya sekadar trofi. Dengar betul, antara nak jadi suami atau sekadar trofi. Yang tu kena tanya diri sendiri. Okay? Kadang-kadang banyaknya trofi je. Kan? Geng-geng perempuan kan, dia akan duduk 3-4 orang tau. 3-4 orang. Okay? Dia akan duduk. Lepas tu lagi kawan dia bercerita. Handsome. Jadi dia akan tercabar untuk dapat yang tu sebagai trofi. Jadi benda macam tu lah. Lebih kurang. Kan? Itu pengalaman saya dengan kawan-kawan perempuan saya bersembang dengan mereka secara hati ke hati, dan mereka cakap benda macam tu. Okay? So nasihat saya macam tu. You kena fikir antara you betul ke nampak hala tuju ke arah tu ataupun tu. Okay, clear. Sebab tu saya tak salahkan. Sebab itu memang sifat mereka, ikut pengalaman saya memang sifat. Cuma janganlah kita berlebihan. Betul? CEO of Troll, Tuan boleh terangkan manusia dishonor discharge, apa akibatnya pada anggota tersebut? Dishonor discharge maksud dia, kalau dalam tentera, dipanggil, diberhentikan secara keji. Dekat dia punya kad dia tu, dekat dia punya borang berhenti askar tu, dia akan tulis tu, diberhentikan secara keji dari
perkhidmatan Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong. Maksudnya siapa yang dapat macam tu, kamu nak kerja apa pun tak boleh dah. Kamu nak kerja apa? Nak buat apa? Nak buat loan bank orang takkan terima sebab benda dalam sistem. Anda buka sistem kat JPN akan keluar. Diberhentikan secara keji dari peribatan Seri Paduka Baginda. Anak kerja bank, kerja jaga, tak boleh apa pun tak boleh. Tanam sayur lah kat kampung. Tu dia. Okay, clear Dah, jangan spam komen sebab saya baca. Okey, yang malam ni malam untuk orang muda saja. Saya pun tak boleh lama, kan? Untuk muda saja, saya akan menjawab adik-adik kita punya dia. Sebab adik-adik kita ni mungkin ramai ada adik-adik kita yang umur belasan tahun, 20-an, awal 30-an yang masih lagi mencari-cari hala tuju dan masih lagi tak, kata orang, tak dapat lagi target yang dia nak. Dan masih lagi confused lagi. Saya faham, tak apa. Malam ni saya bantu, malam ni saja saya buka ya. Tuan, cara nak banggakan mak ayah sebagai anak lelaki? Good question. Good question. Okay. Yang ini paling susah sekali anak lelaki nak dapat. Okay, saya akan jawab yang ni. Kejap bagi saya baca komen sekali lalu. Yang lain tolong berhenti komen. Tap-tap screen juga. Allah tak sampai 1,000 lagi. Sedih betul. Tolong tap-tap screen kejap. Bagilah ni 1,000. Seorang 10 tekan. Bagilah nampak sikit. Okay. Tak apa, tak bagi gift semua. Saya tak kisah pun bab gift tu. Saya ni tunjuk sebagai tanda sokongan, itu je. Okay, soalan ni bagus. Daripada adik Adin Discovery. Tuan, cara nak banggakan mak ayah sebagai anak lelaki. Okay. Ni, Tuan datang le USIM. Hari Ahad ni saya sampai USIM tik. Saya nak jumpa anak saya Farhan. Hari Ahad. Okay, soalan tadi tu bagus. Okay. Tak perlu komen sebab saya nak explain. 1,000 lah. Sikit lagi. No. Bagus soalan tu. Tuan, maaf tanya, Tuan ni Meja Zaidi yang kes undi dawat biru ke? Weh, tak ada kena-mengena. Tak ada kena-mengena. Itu TDM. Adib. Oi, sampai 2 dia bagi. Terima kasih. Okey, soalan ni pun bagus juga ni. Ni malam ni bagi soalan yang baik-baik lah. Okay, soalan yang pertama tadi, macam mana anak lelaki nak banggakan mak ayah. Okay. Alamak, saya tekan apa tadi? Oh, saya tekan translation. Okay, dah. Okay, relax. Cukup. Okay. Adik-adik lelaki, dengarlah kata-kata saya. Sebagai satu-satunya anak lelaki dalam keluarga, saya punya tekanan lagi dahsyat. Saya ada kakak 3 orang. Saya nombor 4. Adik saya ada 2 orang. Kakak saya nombor 1, nombor 2, nombor 3. 3 lulusan universiti. 3 belajar tinggi. Pergi overseas lagi. Dan ada memang bagus lah kalau kat universiti kan ada kerja yang bagus-bagus. Saya terkepit di tengah-tengah nombor 4 dan satu-satunya anak lelaki. Kemudian ada 2 adik perempuan. Adik perempuan saya pula memang bijak, terlalu bijak sangat. 2 universiti juga, 2 ijazah juga, 2 belajar besar dan juga pandai lah. Adik saya yang bongsu ni lagi lah. Setiap SEM anugerah dekan. 4 flat. Bijak, terlalu bijak. Saya ni anak kat tengah-tengah SPM. Satu-satunya waris kat keluarga, wali keluarga, bodoh. Ni orang ni. Apa yang saya buat? Nak mencari kebanggaan mak dan ayah ni sangatlah susah.
sebagai anak lelaki. Okay? Jangan cuba ubah diri. Dengar tu ayat saya. Jangan cuba jadi orang lain, anda jadi versi anda yang terbaik. Mak dan ayah, dia tengok kita, dia bukan nak tengok anak laki dia ni jadi orang kata orang macam mana nak kata, orang hebat, orang kaya tu. Tidak. Seorang ayah akan tengok anak laki dia akan bangga apabila anak dia kan boleh ambil alih, ada sifat ambil alih apa yang dia usahakan. Itu perangai ayah. Seorang emak tengok anak laki dia akan nampak anak laki dia, walaupun anak laki dia dah besar mana pun, dia tetap dia nampak anak laki dia waktu anak laki dia macam baru umur 3 tahun, baru belajar berjalan. Tu beza mak dengan ayah. Mana-mana mak ni, dalam ni kalau ada orang tua umur 50, 60, anda tanyalah dia. Mana-mana mak, dia tengok anak laki dia, walaupun anak laki dia dah umur 40, dia tetap duk terbayang anak dia duk berjalan. Bertatih umur 3 tahun, 4 tahun duk berlari sana sini. Pelik tak? Saya ni dah tua, meja dah pencen askar. Mak saya tetap pandang saya macam tu. Saya ingatkan saya seorang. Ramai macam tu. Jadi cabaran anda sebagai anak lelaki bukan dengan mak. Mak mudah. Saya umur 40 pun mak saya akan ambil nasi suap kat mulut. Masih dia dicium dahi kita lagi. Tahu? Sampai kata, mak abang ni dah askar, mak dah pencen dah pun. Bukannya baru nak masuk college. Itulah mak. Nak tawan hati mak tak ada masalah. Sebagai anak lelaki. Okay? Sebagai anak lelaki, nak tawan hati ayah, itulah paling masalah. Jadi, anda kena buktikan pada ayah anda bahawa anda layak menjadi orang, bukan maksud dia duduk dalam bidang dia, tak. Salah. Maksud dia, ayah ni, macam kita lah. Saya ni, kalau saya dah tua, saya akan terbaring atas katil dalam keadaan nazak. Saya nak tengok anak lelaki saya macam nak kata, aku serahkan semua ni, hang handle elok. Tu. Dia nak tengok sifat kepimpinan kamu sebagai lelaki. Boleh tak kamu sebagai lelaki dalam keluarga menjadi contoh dan kawal keluarga tu, ataupun empire keluarga tu, walaupun keluarga tu kecil, tapi empire apa yang ditinggalkan oleh ayah tu, boleh tak kamu handle dan kamu atur selepas ayah tak ada? Tu. Buat yang tu. Anda boleh ada sifat macam tu, mana-mana ayah pun akan rasa, alhamdulillah aku dah didik anak aku dengan baik. Anak jantan aku ni dengan baik. Itulah dia. Okay? Daripada Kapten, betul ke perempuan boleh simpan 2 lelaki dalam satu masa? Bukannya 2, lebih. Itu kelebihan perempuan. Perempuan yang berada kat zaman anda sekarang ni lain. Mereka lebih bijak. Sebab tu perempuan zaman sekarang, yang baya-baya anda lah, umur 20-an, 30-an. Kalau anda putus dengan dia belah pagi, malam ni dia menangis, besok dia ganti. Dia ganti orang. Dia tak ada masanya nak nangis untuk awak tu. Dia, kalau lagi canggih, kan, dia tahu, dia tak puas hati dengan awak sebagai lelaki, dia kata, pergi matilah dengan kau. Dia belah macam tu je. Sebab mereka berdikari sekarang ni. Saya dapati macam tu. Saya main tengok berubah. Generasi berubah. Okay? So, pada lelaki-lelaki zaman sekarang ni, anda punya cabaran tu lebih besar daripada apa yang zaman saya lalui. Okay? Nak tanya makanan yang boleh simpan lama untuk survive bertahun-tahun. So, kata, oh ya ke, ya Allah subhanahu wa ta'ala, terima kasih. Itu dah 100,000 like. Alhamdulillah. Itu je, saya nak itu je.
Cukup itu. Tak perlu bagi gift apa pun, saya okey je. Yang penting sokongan. Tu tanda. Macam mana nak tahu seorang lelaki serius dengan kita? Okey. Daripada aunty. Tuan, umur saya 25 dah kahwin. Alhamdulillah. Aunty, okey. Tapi ada satu problem. Kadang mak merajuk asyik-asyik keluar bini. Keluar bini? Apa ni? Tak faham. Kadang mak merajuk asyik-asyik keluar bini. Tak faham saya. Tuan, saya cerai awal umur 25. Saya moral down. Macam mana nak hadapi masyarakat? Okey, sebelum tu saya nak tanya, Hazrul ni umur berapa? Umur 25. Laki perempuan? Oh, laki. Okey, duda lah ni. Okey, steady. Steady bang ni. Ni. Pernah jadi duda. Relax. Abang bagi tahu macam nak buat. Okay. Okay. Lag apa yang lag? Okay, sekejap bagi saya komen sekali lalu. Tuan macam mana nak hilang nervous bila berdapat? Okay, relax. Salah satu. Okay. Okay, jangan komen. Tolong jangan komen sebab nanti komen dia terlalu banyak. Kesian kat orang lain. Relax ya. Tap-tap screen. Kita sembang. One by one. Tuan, saya cerai umur 25. Baik. Saya moral down. Macam mana nak hadap masyarakat? Okay. Awal kahwin. Lelaki, bila dia bercerai, lebih-lebih lagi dalam keadaan situasi yang mana perempuan tu pada salah, lelaki tu pada salah. Guys, come on lah. Tak adanya nak kata perempuan suci, lelaki setan. Both ada masalah. Kan? Okay. Apa yang berlaku dalam perkahwinan? Okay, lantaklah. Situasi ni sekarang, dia tu dah jadi duda dan dia malu dengan masyarakat. Saya pernah jadi macam tu sebab saya sendiri pun duda kan. Kan? Duda ni ada dua. Satu, anda boleh berbangga sebagai duda. Oh, bujang kembali bang. Yes! Ada orang sifat macam tu. Ada yang bila dia jadi duda, dia rasa down sangat. Allah, tak ada perempuan nak kat aku dah. Status aku macam ni. Hina sangat ke? Tak ada perempuan nak jaga hidup aku, nak masakkan untuk aku. Tak ada ke perempuan yang sudi nak bermanja dengan aku? Yang tu ramai. Anda jangan fikir lelaki ni hati dia, oh lelaki tak apa, jadi duda dia seronok. Tak. Kalau anda tahu, saya lelaki, saya tahu. Lelaki ni, dia tak macam perempuan. Perempuan anda boleh menangis 3-4 hari lepas tu, okay, relax. Pergi shopping ke apa. Ada ke perempuan macam tu? Ada perempuan yang dia berdendam sangat-sangat bertahun-tahun. Ada punya perangai macam tu juga. Tapi lelaki ni kalau dia patah hati, ya Allah Tuhanku, hodoh. Lelaki yang patah hati, hodoh perangai. Hodoh perangai macam mana tau? Macam tadi, dah tak ada dah perempuan nak sayang kat aku. Kan? Dia tengok perempuan lain pun dah. Okay. Dek, menjadi duda tidak hina. Dengar betul. Menjadi duda tidak hina. Okay? Lagi cepat kita redha dengan apa yang pernah berlaku dalam hidup kita, lagi cepat Tuhan akan bagi pengganti yang lebih baik. Masalah dengan kita ni, yang bila dah jadi duda, samalah janda pun. Kan? Kita ni terlalu terkait dengan apa yang pernah berlaku dan kita tak redha dengan apa pernah berlaku. Kita tak redha, Allah dah takdirkan. Hang dah bercerai kan? Benda dah pernah berlaku, dah berlaku. Hang tak redha ke dengan apa yang Allah dah bagi pada kamu? Okay. Selagi kamu tak redha dengan apa yang pernah berlaku di belakang anda, benda yang ada kat langit tak turun.
Ada mungkin ada satu benda ke, ataupun rezeki ke, ataupun jodoh yang baru ke, yang Allah nak turunkan daripada langit tu pada awak. Tapi kerana hati kamu Allah nampak belum bersedia lagi, hang tak redha lagi dengan apa yang Allah pernah bagi pada kamu, benda tu tak turun. Cepat-cepatlah cari keredaan. Ya Allah Tuanku, aku redha di atas apa yang berlaku pada hidup aku. Aku terima di atas takdir yang kau dah bagi pada aku. Kan? Dan aku maafkan bekas isteri aku dulu, aku maafkan. Pergilah. Mungkin kamu adalah perempuan yang baik dan adalah lebih baik untuk kamu berada dengan orang lain, bukannya aku. Cuba pegang ayat tu. Bekas isteri aku dulu, walau apa yang pernah berlaku, dia tetap orang yang baik. Memanglah dia orang baik, kalau dia tak baik, memang nikah dengan dia buat apa? Waktu hari pertama kamu nikah dia, mesti sebab dia baik, betul tak betul? Dia adalah perempuan yang baik, yang lemahnya aku sebagai imam, yang lemahnya aku, yang aku redha, mungkin dia lebih baik untuk orang yang lain selain pada aku. Okay. Bila kita redha dengan apa berlaku, insyaAllah. Tengok sejarah hidup saya sudah. Sebab tu, jangan peduli ke orang. Orang nak kata apa, katalah, tak hang. Kan? Anak kata, oh tu duda tu, nak goda orang tu, nak ni, duda mahal lah, duda itulah, duda seksi lah. Hang punya pasal lah, orang nak kata apa pun. Bukan dia bagi sebutir beras pun dekat dalam mulut saya. Baik? Jangan patah hati. Kamu patah hati jahanam. Kan? Saya dulu pun macam tu. Saya lagi dahsyat. Saya kahwin dengan satu kampung. Macam mana saya nak balik kampung? Mak isteri saya tu, Muhammad Farhan tu, mak dia tu, bapa mertua saya dengan rumah mak ayah saya 500 meter je. Satu kampung. Macam mana saya nak balik kampung? Waktu saya duda dulu. Bukan lain negeri. Bukan lain daerah. Satu kampung. Macam mana saya nak hadap? Waktu kedua kahwin dengan silat lah, dengan pedang bersilang lah. Askar kan pakai pedang bersilang, bawa pedang. Lepas tu cerai. Buat macam mana? Kita akui kesilapan kita akui kelemahan kita tahu Allah akan bagi kita sikit. Jangan risau. Siapa sangka seorang duda, adik ambil ni sebagai pengajaran. Siapa sangka seorang duda, pangai hodoh, muka tak handsome, kulit gelap, kan? Tua pula tu. Okay? Gatai nak mampu dapat seorang ustazah, anak dara, umur 21 tahun. Beza isteri saya dengan saya 11 tahun. Anak dara tau, ustazah tau. Ikut logik tak logik? Tak logik langsung. Kalau ikut logik matematik, tak kena langsung. Tapi itulah perjalanan Allah tunjuk. Tak bercinta pun, tahu nikah. Nak tahu kisah tu, tengok dekat apa tu, dekat saya punya Y tu, macam mana nak cakap kalau dia nak cakap lah dekat live nanti kena ban. YT tu macam mana sebut? Cari Tuan Hutan. Dekat 1 juta view kat situ je. Dengar kisah hidup saya tu, mudah anda tengok sendiri apa kejadian dalam hidup. Siapa yang ada pengalaman kahwin, tunang, cerai, ada masalah tentang hubungan, saya tak ada nasihat yang lebih baik, ialah tengok dekat saya punya YT Tuan Hutan, sama kat Tuan Hutan, nama dia Tuan Hutan. Pergi dekat situ, dengar, dia 1 jam lebih. Saya buka kisah hidup saya tu. Okay, insyaAllah dapat banyak pengajaran di situ. Okay? Okay, jom kita sambung, tengok adik-adik yang lain pula. Firdaus Hazif PRUBSN. Tuan, macam mana nak kawal emosi, penat bekerja, balik emosi sampai marah anak. Okay. Ini sama macam pangai saya dulu ni. Okay, ini bagus. Sekejap tu je 70 komen lagi, pelan-pelan.
Okay, maaf tuan, function koperasi dan tentera, okay, petua tahan lama, kan? Okay, kejap, bagi saya baca komen sekali lalu. Itulah, untuk, okay, tube ya, okay. Okay, terima kasih yang komen, bagus, bagi orang boleh baca, okay? Cari Tuan Hutan, dekat sana nanti anda baca. Ingat, malam ni adalah malam untuk anak-anak muda je. Malam ni saya akan jawab komen daripada orang-orang umur 30 tahun ke bawah. Okay, daripada adik Firdaus Hazif. Tuan, macam mana nak kawal emosi, penat bekerja, balik emosi sampai marah anak. Okay. Faham. Itulah benda yang paling saya risau dulu. Yalah, kerana saya, pekerjaan ni mana-mana pun penat. Macam tentera, dia penat cara tentera. Yang perah otak, dia penat cara perah otak. Macam anda kan. Yang penat duduk depan lab komputer, dia akan penat cara depan lab komputer. Yang jenis bawa lori, dia akan penat cara dia bawa lori. Setiap orang memang dia ada penat dia lain-lain. Okay? Tapi tetap penat. Saya nak pesan kepada isteri-isteri dalam ni, boleh tak? Okay? Isteri-isteri, apabila suami balik kerja, tolong sediakan 2 benda. Boleh tak? Isteri-isteri, tolong sediakan 2 benda. Tak susah pun. Jangan sampai suami minta. Okay? Ya, semua orang penat. Normal lah. Kan? Okay. Suami balik kerja, sediakan 2 benda je. Satu air, satu lagi kerusi. Okay. Bukan makanan, makan. Air dengan kerusi. Dengar tu. Air dengan kerusi. Kenapa kerusi? Orang macam ni, lelaki bila dia balik, dia kena rasa diri dia raja. Dia kena rasa diri dia tu home sweet home. Dia kena balik, inilah syurgaku. Macam mana nak buat benda tu? Okay, sediakan satu tempat dekat rumah tu, kerusi dia je. Jangan siapa-siapa duduk. Anak-anak pun tak boleh duduk. Tak kisahlah kerusi jenis kerusi malas ke, nak jenis kerusi apa ke, satu sofa yang single ke, tak kisah. Tapi ada satu kerusi khas untuk dia. Khas untuk suami. Kalau isteri tak boleh sedia, suami beli sendiri, kerusi yang anda nak, letak dekat rumah, cakap, ini kerusi saya. Ingat setiap lelaki dalam hati dia, dia ada jiwa sebagai raja, bos, sebagai leader, sebagai sultan, sebagai pegawai. Jadi sebagai raja, dia mesti ada dia punya apa? Dia punya mahkota, dia punya apa tu? Singgah sana. Ingat tu Ingat. Kita orang lelaki, kita mesti ada dalam hati kita, orang lelaki I'm the boss. Tahta, ya betul. Singgah sana, tahta. Jadi dalam rumah, kena, walaupun rumah tu rumah kecil sekalipun, kena ada satu kursi. Dan kursi tu orang lain jangan duduk. Okay? Nak beli kursi apa pun tak kisah. Up to you lah. Masing-masing punya hal. Macam saya kat rumah ni saya ada. Anak-anak saya. Jadi waktu bila kita masuk, first kali, wife sediakan air je. Dah tahu dah. Air apa pun, tanya pada suami lah. Air apa dia nak. Dia balik, dia duduk, relax. Relax tu. Saya anak bising-bising pun, dia akan okey lagi. Dia akan duduk, relax. Anak nak bising ke bising lah. Asalkan dia duduk di atas dia punya tahta dia punya singgah sana dia. Okay? Cuba buat yang tu dulu. InsyaAllah. Dia punya penat yang dekat luar tu, dia masuk je, duduk je, dia rasa, sebab dekat luar, dia adalah hamba. Kuli. Hamba. Dalam rumah, dia adalah raja. Dapat ilmu tu.
Komen dapat. Anak-anak muda yang dapat tak ilmu tu? Yang baru kahwin apa semua ni? Dapat tak ilmu tu? Cuba buat. Besok pergi beli. Rasa sendiri apa yang saya ajar ni. Okay? Rasa sendiri. Dia bekerja macam hamba. Dia balik rumah, dia adalah raja. Jadi kalau anak-anak dia bising pun, dia tahu. Dia raja. Anak-anak dia tu rakyat dia. Dia akan kata, slow sikit. Mari sini. Kenapa bising? Nak apa? Nak coklat? Nak ini? Kan? Dia rasa diri dia bos. Ini dia balik, sekejap lagi dia stres. Dah lah, stres kerja. Lepas tu dia balik, dia garu kepala. Dia buka TV, tak boleh anak berebut remote. Lepas tu dia naik bilik, nak duduk, berilik, berselerak. Jadi dia tak ada tempat dalam rumah dia untuk dapatkan dia punya tu. Okey, untuk orang perempuan pula. Permaisuri. Dengar ni kepada permaisuri kat rumah. Suami dah dapat satu kursi kan? Anda tak tahu orang perempuan saya nak patut dapat apa kat rumah? Suami lelaki dah ada satu kursi. Nak tahu apa dia? Orang perempuan patut ada kat rumah. Bukan kuali, bukan duit, bukan. Bukan al-jual, bukan. Tak apa, boleh dapur. Pelukkan suami. Kepada suami, tolong bagi kepada isteri, tolong bagi pada isteri, kan? Dia punya pinjamkan tanggungjawab dia kejap. Masa. Trust me, bagi dia. Masa. Tak lama pun. 2 jam pun cukup. 3 jam pun cukup. Masa. Itu yang saya buat dengan isteri saya. Ustazah, bini saya tu lagi. Ustazah. Siang kerja askar, petang dengan balik anak lagi apa semua. Kelang kabut sampai ke malam. Saya buat macam mana tu? Saya buat macam ni je. Macam baru ni, saya bagi tahu, pergi ikut staff-staff, pergi lepak Cameron Highland. Itu saya lah sebab saya businessman kan. Pergi lepak dengan staff-staff perempuan, pergi lepak Cameron Highland, ambil duit. Me time. Dia bukan itu masa. Tapi kalau macam dalam rumah, saya akan bagi dia macam ni. Saya tengok dia penat, saya akan panggil macam ni, awak pergi rehat. Anak-anak, Maya, jom ikut abah, keluar Maya, makan aiskrim. Saya tak bawa bini, saya suruh dia rehat. Dia nak tengok cerita Korea ke, nak tengok drama apa, dia buat. Saya bawa anak-anak pergi berjalan, 3 jam. Orang perempuan tak perlu apa pun dalam rumah. Dia perlukan masa je. Masa untuk diri dia. Sekejap, tak lama pun. Okey, dapat. Dah. Itu saya bagi ilmu tu kepada pengantin-pengantin baru. Ataupun yang baru anak 1, anak 2. Untung kalau dapat, betul. Kalau tak dapat, bincang dengan suami. Minta. Boleh tak saya dapat masa? Sekejap je, tak lama, 2-3 jam je. Bukan tiap hari pun. Kan? Itulah benda yang mahal. Hang bagi emas pun dia akan... Hang bagi Tupperware ke, bagi apa pun dia... Bagi masa. Dia perlukan tu. Sebab tu kadang-kadang saya tengok isteri saya, dia video call dengan mak dia, nyonya. Saya biar. Dah masa dia. Okey, jom kita sembang. Bab lain, jom. Saya tengok apa dia yang boleh saya bantu. Ni, ingat live malam ni untuk orang muda saja, 30 tahun ke bawah. Kepada abang-abang, kakak-kakak yang lebih tua, pakcik-pakcik. Kalau nak ada dalam ni, tolong diam, dengar saja. Dan ini untuk anak-anak muda, kita nak bersama dengan mereka. Kan, mungkin mereka nak tanya tentang kehidupan, percintaan, pekerjaan ke apa ke. Saya takkan ceritakan pada mereka takat mana yang saya tahu. Okey.
Okey, yang ni tak susah. Ini ingat tak tadi? Ini saya rasa saudari ni baru masuk. Ingat tak tadi saya cakap? Bahawa dalam kehidupan mana-mana perempuan, dalam hidup dia, seorang perempuan, dia akan crush. Hati dia akan crush. Crush tu dia kena tahu beza. Sebagai trofi atau sebagai suami. Betul tak betul? Trofi ke suami? Dia, laki yang kita suka ni, hanyalah sebagai trofi ataupun suami. Bakal. Mana satu kita nak? Okey. Kalau kita ada crush laki kepada tu, teknik yang terbaik laki ni bodoh tau. Termasuklah saya. Kami tak ada ilmu boleh baca hati perempuan. Tak adanya kami boleh baca. Tak ada. Kami tak ada mata Superman boleh nampak dalam hati orang. Tak ada. Laki ni dia kena cakap lurus je. Cakap lurus mungkin malu daripada mulut. Tulis. Assalamualaikum, minta maaf, saya cakap terang, saya suka ni, dia kalau suka, cakap direct. Sebab laki kalau dia tolak, dia akan cakap lemah lembut. Tolak. Okay. Kalau dia terima pun, dia akan terima lemah lembut. Kalau perempuan tu cakap direct. Okay. Saya sendiri pun, dah 6 tahun dah saya berada kat social media, dan 6 tahun dah sejak daripada Facebook sampai ke TikTok. Biasa je. Bukan nak kata saya tak handsome, saya bukan ni, saya pun laki orang, saya pun ni. Ramai je perempuan mesej saya yang nak berkenalan dengan saya, ada yang nak ajak saya kahwin, dan saya tahu tu perempuan, bukannya orang menyamar. Kan? Dan saya cakap tu terang. Terima kasih kerana meluahkan hati, kan? Sebab hati manusia bukan kita boleh kontrol. Saya cakap, minta maaf saya. Cakap terus terang je. Minta maaf saya dah ada girlfriend. Cakap dulu, kan? Kan? Maaf saya ada girlfriend, saya hormat girlfriend saya dan isteri saya. Saya cakap itu direct je. Itu habis. Kan? Laki ni macam tu. Tak payah pening-pening. Okey. Nak atasi perempuan keras kepala macam mana? Captain, perempuan keras kepala adalah perempuan yang baik. Let me tell you one secret. Perempuan yang keras kepala, lebih belum kahwin, perempuan tu keras kepala adalah perempuan yang baik. I give you one secret. Perempuan yang lemah, lembut, senang kita nak tarik sana sini, perempuan tu anda hati-hati. Hey, I give you one secret. Lebih-lebih lagi perempuan yang bujang-bujang. Sifat keras kepala ni, kasar ni, patut ada pada orang perempuan yang belum kahwin. Sifat lembut, lemah lembut, toleransi, mudah berbincang, sepatutnya ada pada lelaki yang belum kahwin. Cuba fikir. Okay? Masa dan duit tuan tak ada duit, tapi okay, itu bak duit tak apa boleh hebat. Tapi masa tu lebih. Okay, saya baca sekali lalu 70 komen lagi. Macam mana elak orang ingat janda sedangkan status isteri orang? Oh, ni tak susah. Kan? Lelaki senang kita nak patahkan hati dia. Dengan lembut. Tapi boleh patahkan. Kamu cantik. Lepas tu kamu selalu tunjuk diri anda solo. Macam mana orang tak anggap kamu janda? Saya sendiri akan anggap kamu janda. Kan? Kamu kena tunjuk. Kan? Ataupun jangan nak buat macam mana dah kamu cantik, tertarik. Lelaki mana-mana bakal tertarik. Bini saya pun orang tertarik. Ustazah tu bini saya. Kan? Bini saya pun orang tertarik ngorat dia. Sebab tu saya kata sifat keras patut ada pada perempuan. Bini saya selamba je. Hantar gambar. Ni suami saya, ni anak saya. Kan? Sorry. Dah. Tak payah pening-pening. Kan? Laki tu pun, sorry. Kan? Sebab kalau langkah seterusnya dia lebih lagi, waktu tu saya akan masuk campur. Nampak tak? Selagi tu saya buat tak tahu ya. Iyalah, saya cakap pada isteri saya senang
Lah, laki ngorak awak handle lah. Bukan laki tu ngorak saya. Dia handle. Tapi kalau dia kata, bang, laki ni dah lebih. Waktu tu saya masuk campur. Okay? Simple lah. Tak payah pening. Tip urus kewangan untuk 5 tahun pertama dan gaji rendah. Okay. Apa persiapan sebelum menempuh alam perkahwinan bagi perempuan? Alamak, ini geng-geng ustaz-ustazah boleh jawab ni. Tuan, bagaimana untuk buat keputusan yang tepat agar tidak menyesal di kemudian hari? Kita tak boleh cakap. Tak ada keputusan yang tepat. Cakap tu terang saya beritahu. Pengalaman hidup saya, tak ada yang kita kata, ini keputusan ni tepat. Tak ada. Sebab anda dalam perjalanan hidup. Perjalanan ni akan ada simpang. Lepas simpang, simpang. Lepas simpang, simpang. Lepas simpang, simpang. Lepas simpang, simpang. Bila masa tepatnya? Dengarlah kata-kata daripada orang yang lebih dewasa dan berpengalaman dalam bab tu, bukan kerana dia sentiasa betul. Dengar betul, termasuk saya. Anda jangan dengar cakap saya. Sebab saya bagi nasihat ni bukan kerana saya sentiasa betul, tetapi kerana saya lah yang paling banyak buat salah dulu. Okey? Kalau orang tu dia sentiasa betul lah hidup dia, dia tak boleh bagi nasihat kat orang. Okey? Dapat? So, anda tanya adik Kiza tanya saja, untuk keputusan tepat tak menyesal kemudian hari, tak dapat. Susah. Kita boleh serah kat Allah, ya Allah denganku, moga keputusan ini, ya Allah, bagikanlah aku perjalanan hidup yang itu je kita boleh buat. Okay? Clear lah? Tuan, nasihat untuk anak usia 20-an yang family ibu dan ayah bercerai. Okay. Okay, kejap. Okay, jangan spam komen sebab saya baca. Kalau saya skip tu, maksudnya tak mudah, Bayar hantar gambar tu kena sihir. Tuan, kenapa lelaki kalau dia bagi ucapan, dia mesti akan cakap semoga cepat besar? Semoga cepat besar. Kenapa? Kenapa dia kata anda macam tu? Sekejap, saya tekan sekejap. Saya tak faham. Tuan, kat mana nak cari perempuan yang sanggup susah senang zaman sekarang ni? Saya suka soalan ni. Okay? Guys, baca komen soalan ni dulu. Sekejap lagi saya akan bagi pendapat saya. Bukan jawapan, pendapat. Okay. Dah, jangan komen. Tap screen je. Jangan komen. Saudara tanya ni. Tuan, kat mana nak cari perempuan yang sanggup susah senang zaman ni? Okay. Guys, kita selalu bertanya soalan, kat mana nak cari perempuan yang susah senang? Kita takkan dapat jawapan tu sampai mati. Kerana perempuan yang sanggup susah senang, dia seperti mutiara. Mutiara dalam lautan. Dalam lautan kena selam. Dia seperti berlian. Berlian jauh dalam bumi. Kena gali, kena dapat. Maksudnya benda yang ada semua tu adalah khazanah. Benda-benda tu, apa yang rare-rare ni susah dapat ni adalah khazanah. Soalan terbesar dia bukan dekat mana nak cari perempuan yang boleh susah senang. Soalan yang sebenarnya ialah soalan yang kita kena tanya diri kita, sanggupkah aku susah senang untuk seorang perempuan? Tu soalan sebenar sebagai lelaki. Bukan dekat mana nak cari perempuan yang susah senang dengan kita. Macam saya bagi tahu, perempuan dia jadi makmum, hang jadi imam. Kamu makan jadi imam. Bukan perempuan. Perempuan tu anak orang kaya ke? Perempuan tu anak orang miskin ke? Perempuan tu jadi apa pun, dia makmum, kita imam. Okay? Kita tahan doa, dia amin. Dia belakang amin. Kita, ya Allah Tuanku, bagikanlah aku bini nombor 2, amin. Dia kat belakang tak tahu apa, dia amin dia. Kan? Soalan terbesar, sanggupkah kita bersusah payah untuk seorang perempuan?
Yang tu susah nak dapat jawapan dia. Kerana kalau kita bersusah payah pada seorang perempuan ni hati mereka seperti kerak nasi. Tu orang tua-tua cakap, hati perempuan ni keras. Keras macam mana? Macam kerak nasi. Lah, keras macam kerak nasi ya? Ingatkan keras macam batu? Tak, dia macam kerak nasi. Hang titik air sikit tu, titik air, kerak nasi tu lerai. Itu hati perempuan. Sebab tu Sajat hati dia kerah. Sebab dia bukan perempuan. Faham tak? Kalau dia perempuan, hati dia lembut. Cair dah. Macam mana aku pergi sebut nama Mak Sajat pukul 2 pagi ni? Pelik ni. Nak kena buat live sekali dengan dia. Next time lah. Kan? Nak dengar kat dia punya beletir macam mana, jantan beletir macam mana. Kan? Tapi itulah dia. Ya? Susah, memang betul terang susah. Susah sebab saya pun pernah buat silap bab tu. Saya pun tu, siapa perempuan boleh susah senang aku. Lepas tu mula kenal perempuan sana, tengok lama-lama, punya perempuan ni nak sebab aku punya pangkat. Lepas tu kenal perempuan sana, rupanya perempuan ni nak sebab aku punya kereta. Kenal perempuan, dia ni suka aku belanja dia semua, dia bukan nak kat aku sangat pun. Dengan macam-macam fikiran negatif saya tentang orang perempuan. Dia ni sebab nak aku punya pangkat. Kalau aku tak ada pangkat meja ni, dia tak nak kat captain, tak nak kat aku ni. Dia ni, nampak tak? Mata saya nampak semua orang buruk. Sedangkan yang buruknya saya. Okey. Baru kita faham. Dia tu sebenarnya okey. Dia tu sebab suka kereta sport aku tu. Dalam hati saya. Clear? Faham tak tu? Terima kasih kerana tanya soalan. Jadi kita boleh dapat sama-sama. Nah? Abang-abang mengajar adik-adik. Ikhlas daripada hati. Okay? Tuan minta nasihat untuk untuk saya, anak muda ni yang pernah Tuan lalui dulu. Ya, saya sedang beritahu. Jangan risau bab orang perempuan. Jangan risau pasal orang lain. Kita kena risau diri kita sendiri. Percayalah, Allah akan hantar. Macam saya beritahu, tengok je video dekat saya punya YouTube tu, Allah akan hantar. Dan awak akan tak sangka. Okay? Awak takkan sangka punya. Okay? Awak takkan sangka. Trust me on that. Sebab jodoh, rezeki, mati. Rahsia Tuhan ni. Jadi, tiga-tiga ni, kunci dia tak ada kat kita. So, kata mana nak cari perempuan, tak jumpa. Mana tak jumpa. Kunci dia ada kat Allah. Kita cuma nak tu, memang takkan dapat. Okay, clear dah? Tips baru masuk 17 tahun lelaki. Oh, ya. Yeah. Tak apa, dik. Umur adik 17. Adik tahu tak apa yang adik perlu buat pada umur 17? Adik kena berkenalan dengan orang yang berumur 60 tahun ke atas. Rapat. Siapa yang sekarang ni umur 17, 18, 19, 20, pergi cari seorang mentor ataupun seorang idola ataupun seorang ni apa-apa yang tak payah, bukan seorang nak ambil ramai pun tak apa. Seorang tak kisahlah daripada keluarga anda ke, daripada siapa. Anda masuk saja umur 16, 17, 18, 19, 20, orang lelaki pergi cari atau dapatkan satu mentor yang berumur 50 tahun ke atas. 50, 60. Pergi cari. Kemudian daripada situ anda akan dapat hala tuju anda. Okay? Sebab itu jangan cari influencer yang umur 2 tahun lagi tua daripada kamu. Dia bukan anda punya mentor. Dia sendiri pun tak betul.
Jangan pergi cari yang influencer yang masih belajar lagi kat universiti, baru SEM 1, SEM 2, dia sendiri pun tak betul nak nasihatkan orang. Kan? Adik tu umur 17. Anda ambil je mentor umur 20, 21. Buat apa? Dia tak betul lagi. Dia baru melangkah. Dia belum sampai ke destinasi. Cari orang yang sudah sampai destinasi. Okay? Cari orang situ, pilih, jalankan. Okay? Ini pesanan saya pada anak-anak muda. Okay? Cari jauh-jauh. Sebab anda lelaki, anda perlukan orang yang jauh kat depan anda. Dengar dia punya nasihat, dengar dia punya panduan, tengok dia punya perjalanan hidup, kejayaan dia, tengok macam mana susah dia. Daripada situ adik boleh dapat nampak benda tu. Okay guys, saya tak boleh lama-lama sangat lah. Okay, saya baca komen dulu, ada 50 komen. Okay. Tak payah, jangan ambil saya sebagai mentor. Saya orang biasa. Kan, saya belum 50 lagi. Kan saya kata 50 ke atas. Kan? Okay. Cari contoh macam dulu kalau saya akan cari ada seorang untuk guru tu, saya ambil. Yang tu kalau bab bisnes ada seorang ni. Jadi benda tu ada kat otak saya untuk saya dapatkan tu. Okay? Saya belum 50 lagi, saya baru 40 lebih. Masa muda berkawan dengan orang yang lebih 10 tahun ke atas. Bagus juga. Orang perempuan dia tak susah. Orang perempuan dia tak perlu dia punya idola dia jauh umur dia, tak perlu. Orang perempuan dia pelik. Orang perempuan, mereka punya idola, mereka punya mentor, hanya pelik orang perempuan ni. Dia punya mentor, dia boleh sama bayar dengan dia, dan juga satu lagi atas tingkat dia. Contoh kakak dia ke, beza 5-6 tahun, beza 10 tahun, macam tu je. Dia tak boleh macam laki. Laki ni dia perlukan mentor yang jauh ke depan. Umur dia jauh ke depan. Itu lelaki. Anak-anak remaja. Untuk perempuan kadang-kadang, kawan dia boleh jadi mentor dia. Sebab mereka kehidupan, sebab tu orang perempuan, kadang-kadang dia ambil kakak sulung dia sebagai mentor, dia telefon kakak dia selalu, dia mesej kakak dia selalu. Kadang-kadang mak dia jadi mentor dia. Kadang-kadang makcik dia jadi mentor, tak jauh pun. Dia punya dunia tu tak besar. Tak jauh, tak pergi tu. Dia dekat keliling-keliling tu je. Sebab tu kalau mentor perempuan ni betul, dia akan ikut je. Kalau makcik dia pakai purdah, dia sekali pakai purdah. Nampak tak? Dia perjalanan tu. Mereka tak jauh. Tapi laki tak boleh. Laki dia perlu jauh. Okay. Sebab tu laki kena jadi leader. Okay. Okay. Sebab kita bincang yang perkara terakhir. Saya nak cari komen untuk satu perkara lagi last. Tuan nasihat tuan untuk yang berkapul waktu sekolah menengah. Tak apa. Let them be. Kan? Cinta monyet, semua orang melaluinya. Cinta monyet lah guys. Kenapa mereka kata saya takkan cerita bab askar, saya tak cerita bab hutan malam ni. Malam ni hanya untuk yang anak-anak muda je. Malam ni je. Okay? Jemput minum ke? Bangun subuh ni simple. Cara mengatasi wife yang tak mahu masak. Tidakkah kita yang ambil, kita yang terima nikahnya? Yang terima nikah, terima manah kita ke isteri? Kita kan? Kita leader. Kita kena cakap. Kita kena bagi tahu. Bini tak pandai masak, kita kena ajar. Kita tak pandai masak, kita kena bawa dia kelas mengajar. Kelas memasak. Kita leader, imam, dia makmum.
Kalau kita pun tak boleh nak handle bini kita macam tu, nak jadi imam benda ya. Kita hormat kamu sebagai imam. Macam nak jadi leader yang bagus? Through example. Tuan macam mana nak atasi isteri selalu dengar cakap mak dia? Sama juga saya cakap tadi. Siapa yang terima nikah? Mak dia ke kita? Hubungan isteri dengan mak memang rapat. Mana-mana pun. Perempuan dah kahwin, dia dengan mak dia, itulah tempat rujukan dia. Itulah tempat dia nak bersembang. Cuma kita ni sebagai suami, kita kena nasihat kat dia, awak jangan cerita benda buruk-buruk apa ada dalam rumah kita ni. Awak jangan mengadu pada mak. Kan, kita tak cukup duit ke apa ke, jangan mengadu. Awak jangan sampai kita bergaduh benda kecil-kecil, bawa mengadu kat mak awak. Kan, mak, urusan mak, kita, urusan kita. Kita sebagai ketua keluarga kena pesan. Tapi jangan pisahkan hubungan isteri kita dengan mak dia. Kerana itulah tempat dia nak merujuk, nak tanya resepi, nak tanya pasal, nak berpantang pasal period apa semua. Itu dia. Rujukan dia yang paling rapat kepada seorang anak perempuan ialah mak dia. Cuma kita kena bagi tahu, kita sebagai suami kan, kita kena bagi tahu kat dia, awak jangan ni so slow sikit kan, awak peganglah amanah kan. Okay. Tapi kalau dia degil ke, waktu tu kita boleh pergi pada langkah-langkah tu. Yang pertama, tinggalkan tempat tidur, untuk kita tunjuk bahawa kita merajuk. Tinggalkan tempat tidur, tidur asing. Lepas tu kita jatuh, lepas tu macam mana, kan ada step-step tu dalam Islam, ikut step-step tu kan, jangan pukul terus, dia ada step-step tu, pelan-pelan buat. Okey, kejap, saya baca komen sekali lalu. Tuan, saya terkadang-kadang tercari dari dulu, time saya umur 10 tahun, erti hidup. Nak tanya, erti hidup di dunia adalah untuk meninggal. Dunia bukan tempat tinggal. Dunia adalah tempat untuk kita meninggal. Ingat tu je. Jadi kita dah tahu tempat ni kita nak tinggal. Kita nak tinggalkan. Kita nak meninggalkan. Nak tinggalkan tempat ni. Kita ada masa pendek. Buat yang terbaik. Nak malu. Kenapa nak malu? Masa pendek pun. Okay? Itulah hakikat dunia. Tuan, macam mana nak minatkan anak-anak muda kepada ilmu Melayu? Terima kasih saudara Sam. Anak-anak muda dia tak akan minat dengan ilmu Melayu selagi dia tak tahu benda tu nilai dia apa. Jangan ceritakan pada anak muda, contoh, anda nak ajar anak-anak muda main kompang. Kompang okay? Macam mana anak muda nak minat? Ataupun macam mana anak-anak muda kita nak bagi anak-anak muda kita main wow bulan ke, wow yang buat sendiri ni. Macam mana mereka nak minat? Kalau sekadar kita hanya mengajar benda tu je. Mereka ni, anak-anak muda zaman sekarang ni, kita kena bagi tahu mereka value benda tu. Faham value? Don't talk about price. Don't talk about things. Talk about value. Bila kita bercakap tentang value, nilai sesuatu benda tu, baru mereka suka. Kan? Contoh, kita nak ajar mereka buat wow. Kita value tu tak value. Value is not price. Macam mana saya nak terang kan? Tak apalah, nanti saya terang dah pukul 2 pagi ni. Tu kemudian. Dapat dua ayat tu dulu. Talk about value, don't talk about price. Macam anda mengajar silat. Berapa ramai anak muda tak suka silat? Macam mana dia nak suka silat? Anda tak bercakap tentang value. Nilai silat tu. Nilai keindahan yang ada dalam silat tu. Anda nak ajar benda tu. Sama mana ada anak muda suka berpeluh, sakit, lenguh. Kan? Kena terajang, kena pukul, berguling sana, berguling sini. Mana ada anak muda suka? Tapi kalau kita cakap tentang value benda tu, baru dia, bestnya. Itulah dia. Dia macam berniaga je. Macam mana nak komunikasi dengan parents selalu terkasar bahasa? Saya suka soalan tu. Pak saya dulu pun macam tu. Banyak soalan bagus-bagus daripada anak muda ni. Bagus. Kurang-kurangnya malam ni mereka terbuka fikiran. Benefit, manfaat, nilai. Okay? Betul-betul.
Tuan ada tips atau adab atau limit untuk komunikasi dengan orang lebih tua? Oh, ni dah agak ni. Tuan, my body full tattoos. Will accept my prayers, need opinion. 100%. There's nothing wrong with your tattoos. Tattoo anda tu waktu anda bukan Islam. Anda dah masuk Islam dia. Apa masalahnya? Kan? Yang penting taubat. Nasuha. Okay. Ada hukum dia, boleh cari dekat Ustaz Zaidrus tu, boleh cari ramai. Okay, jangan risau waktu. Okay guys, pukul 2 lebih saya minta ni izin. Terima kasih tap screen tu dah 200,000 malam ni pukul 2 pagi. Alhamdulillah. Okay. Saya harap bermanfaat lah kita punya live malam ni. Memang live malam ni pun memang dikhaskan untuk anak-anak muda yang umur 30-an dan ke bawah. Dan saya harap tip-tip yang saya bagi tu ikhlas daripada hati saya. Ikhlas, ini kali pertama saya bagi. Ikhlas daripada hati saya pada anak-anak muda untuk dijadikan panduan. Untuk dijadikan panduan, sekurang-kurangnya anda dapat tangkap kenapa sesuatu benda tu anda perlu buat begitu. Mungkin saya betul, mungkin saya salah. Okay. Kerana saya cakap, saya bagi nasihat bukan kerana saya betul. Saya bagi nasihat dan pendapat kerana saya dululah orang yang paling banyak buat salah. Kerana saya paling banyak buat salah lah saya bagi nasihat. Okay. Bukan kerana saya betul. Okay. Jom kita yang baik daripada Allah, yang buruk daripada kita. Terima kasihlah yang tap screen. Ada rezeki nanti saya buat live lagi. Mungkin sesi untuk orang tua pula. Kan? Sesi untuk orang tua-tua pula. Kan? Okay. Ni sesi orang muda. Okay, jom. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.